Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang bersurat buat imam itu bagian dari yang ini usul mestinya kita berpikir tuan dan usul pegawai jemaah muslimin dan muslimat yang sekalian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya membacakan saya syukur kepada Allah Taala pada bulan 1626 Hijrah 1441 bersama 16 Ogos 2020. Sekali lagi kita sama-sama menunaikan solat Rasul berjemaah di imam kita alhamdulillah dengan mengikuti norma baru dan SOP yang ditetapkan. Alhamdulillah kita lihat semuanya berjalan dengan baik dan lancar dari mula sampai ke akhir. Dan alhamdulillah
ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaik-baik insya-Allah. Ya. Setelah kita tidak bertemu selama yang tepatnya 3 bulan. Dan kali akhir bertemu di sini pada 15 Mac yang lalu. Saya ingat itulah yang saya yang akhir sebelum bermulanya tempoh perintah kawalan pergerakan atau PBB. Kita terpaksa meninggalkan masjid dan surau-surau kita untuk suatu tempoh yang tertentu, sampai ke bulan Syaban, sampai ke bulan Ramadan, sampai ke Idul Fitri. Kemudian bila berlakunya, bila dikuasakan PBB, barulah ada sedikit perubahan, di mana surau dibuka semula secara beransur-ansur dengan mematuhi SOP dan norma baru yang ditetapkan. Alhamdulillah, kata-kata kita tak ada masalah mengikuti SOP dan norma baru yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Dan nantinya sebenarnya Dr. Surau sudah beransur-ansur menggunakan majlis-majlis pengajian ilmu, pun masih ada yang menggunakan pengajian pun bagi masalah tidak ramai ataupun kerana keadaan belum mengizinkan untuk yang berfikir sambung sudah. Demikian di masjid kita ni alhamdulillah difahamkan sejak awal bulan Ogos ini sudah bermula seperti biasa. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimahumullah, kita sambung kembali pengajian kitab Bab Uti Asbabun Nuzul. Jadi itulah dia. Bila ada rakaman tu boleh flashback balik kat mana berhenti, walaupun dah lama berbulan-bulan kita tinggal, kita boleh flashback balik kat mana berhenti. Kita masih lagi dalam mengupas isi kandungan ayat-ayat 19 hingga 20 surah Al-Baqarah. Masih lagi dekat situ, Nota tu masih lagi tak habis. Dia lagi ada setengah lagi yang belum dibaca ataupun belum dikupas dan diuraikan. Jadi tuan-tuan perempuan pergi balik boleh tengok. Ada saja kuliah kita ubah dapatlah. Di kuliah kita yang sebelum yang akhir pada 15 Mac dulu, kita tengok balik kat situ. Kemudian Allah SWT membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir yang kebodohannya tidak terlalu parah. Mereka adalah orang-orang yang disebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab, dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang buku dalam ilmu tafsir ni, dia ada ayat Quran yang menafsirkan ayat Quran yang lain. Maksudnya ayat yang kita baca sekarang ni, ayat 19-20 ni, ada tafsiran daripada ayat Al-Quran yang lain. Ayat yang Quran yang lain ni yang kita baca ni tadi. Kita baca ni tadi iaitu ayat yang kita baca tadi, makhum dia, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak jadi pula, yang di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah yang dia dapat melihatnya. Dan di barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, jadilah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ayat 40 surah An-Nur. Itulah tafsiran ni. Kan? Maknanya Allah SWT menerangkan lagi keadaan orang-orang kafir ni. Orang kafir ni yang masih lagi boleh berfikir. Ada lagi sebenarnya orang Islam yang mampu berfikir. Ada lagi orang Islam yang mampu melihat keindahan Islam. Ada lagi orang Islam yang mampu memahami Islam. Itu kalau tuan-tuan tengok, mungkin tuan-tuan ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau di kelas pengajian perkim di Jalan Ibu Purpo tu, dibuka kepada bukan Islam.
baik, yang perempuan baik. Kalau sekarang ni dengan mengikuti SOP lah, kan? Ada penjarakannya, kan? Kalau dulu boleh duduk sebelah belah. Sekarang satu meja, satu kursi seorang. Macam kita di masjid ni kan, yang ada penjarakannya selang 1 meter sebelah-sebelah. Masing-masing dah tahu di mana pergerakan masing-masing. Adanya penjarakan sosial, adanya social distancing. Tapi mengaji tetap boleh mengaji, tak ada masalah, tidak ada halangan. Kenapa? Kerana kita sedar di luar sana masih ramai lagi orang-orang bukan Islam yang di mana disebut dalam Al-Quran ini tidak, kebodohannya tidak terlalu parah. Dia tak masuk dalam Al-Quran dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak masuk. Yang ni memang bodoh tega lah Islam kita. Ayat ni kan orang kafir yang bodoh tega. Yang dibaca sebentar ni. Tak masuk golongan ni. Golongan ni dia meraba-raba dalam kegelapan. Sebenarnya kerana dia tak jumpa kebenaran. Dia tak jumpa kebenaran. Tak jumpa kebenaran dia. Masih lagi melihat di manakah kebenaran. Sebab tu kalau kita tengok kisah mu'allaf, kisah orang yang ribet, orang yang memeluk agama Islam, dia kata saya mencari kebenaran ni dalam semua agama. Saya cari dalam Hindu, tak jumpa. Dalam Buddha, tak jumpa. Dalam Kristian, Yahudi, Judaism, tak jumpa. Dalam Zoroaster, tak jumpa. Dalam Kristian, tak jumpa. Bila cari dalam Islam, baru jumpa kebenaran. Baru jumpa apa yang dikatakan sebagai mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nampak apa? Jadi dia cerut ni, manusia kan ada akal. Dia boleh faham, dia boleh berfikir, tapi tak jumpa. Orang bukan Islam yang belum jumpa lagi petunjuk dari Allah SWT. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Siapa orang yang manusia yang tak dapat petunjuk dari Allah SWT, memang dia tak jumpa lah cahaya petunjuk. Memang tak nampak sampai sudah. Macam ada seorang selebriti barat, tengok dalam video-video tu, katanya duduk di Dubai sekarang, selebriti Hollywood lah. Dah baca dah Quran, terjemahan Quran, baca dah. Banyak dah yang dia faham tentang agama Islam, banyak. Malah bila ditanya, adakah saudari mempelajari tentang Islam ini bermakna saudari satu masa nanti akan memeluk agama Islam ni? Apa jawab dia? Masa yang akan menentukan. Nampak? Maknanya ada dah. Tapi baru ni tak ada dengar cerita. Tidak dengar cerita pun secara officialnya, secara rasminya yang si fulanah ni memeluk agama Islam. Tak ada. Wah, yang lain tu. Tuan-tuan cari dalam YouTube tuan-tuan, seorang selebriti, seorang penyanyi Amerika yang memeluk agama Islam sekarang ni, dia asal-asalnya kerana dia tertarik dengan nyanyian lagu padang pasir, lagu-lagu nyanyian Umi Kalsum. Ni kakak mesti agak tahu kan. Umi Kalsum nyanyi perempuan Mesir yang sedap tu. Tapi yang saya sebut Samia Gamal lah tak? Saya pun sebut Raham Datuk Isata sebut Samia Gamal. Itu pun artis Mesir juga. Ni penyanyi Mesir, sedap bawa dia cuba tiru macam mana cara Ibn Kastum mengalurkan lagu-lagu Mesir, lagu-lagu Arab. Pergi dia berkelana ke Mesir, berkelana ke Maghribi, nak belajar cara orang Arab nyanyi ni. Akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia memeluk agama Islam. Hari ni dia boleh baca Al-Quran lebih baik daripada kita dengan lagunya. Tak kira kakak.
Tengok dalam YouTube lah, tulislah Jennifer Brown. Saya bagi nama lagi, Jennifer Brown. Dalam YouTube tu nampak ada rakaman dia. Orang Amerika cakap untih lah. Tapi bila dia baca Quran, kita tahu lah dia baca Quran kan. Sedap bacaan Quran dia dengan lagu dia, dengan sebutan dia. Allah, malu kita. Kita yang lahir Islam ni, daripada awal kita memang lahir sebagai seorang Islam. Lahir kita diazankan oleh ayah kita, di telinga kita, diazankan, diiqamahkan. Kita sampai ini baca Quran pun terus kata nak berlaku, nak fasih betul pun belum tentu ni. Harap kalah tuan imam muda kita mengajar kat masjid ni. Ada kan tuan je tu kan, tuan imam muda itu Ustaz Naim kan, mengajar Quran. Tuan-tuan janganlah malam-malam pergi ke masjidnya belajar baca Quran. Kalau segan ramai-ramai, buat talaqi seorang-seorang boleh, ada masalah. Malu kita ni orang yang mu'allafah. Sebagai perempuan kan, kalau lelaki mu'allaf, pasal perempuan mu'allafah. Dia baca Quran dengan baik. Ajak pula masyarakat Islam menderma, menginfakkan harta untuk sesama Islam. Allah, segan kan. Tak cerita lagi yang lain kat luar sana. Yang lain tu adik Waidah dari Jepun, Ustaz Ahmad Ma'enom dari Jepun, Cik Anafi dari Iceland. Tak kira ke ni ramai sebenarnya. Segan gitu. Mereka mencari kebenaran. Akhirnya mereka jumpa kebenaran itu dalam Islam. Jadi benarlah firman Allah SWT tentang ayat 40 surah An-Nur ini. Baik. Berdasarkan hal ini, orang kafir pun terbagi menjadi dua bahagian, iaitu kafir militan atau kafir. Ada orang kafir militan sebagaimana keduanya disebut dalam permulaan surah Al-Hajj oleh firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, pengetahuan dan mengikuti segala syaitan yang sangat jahat. Surah Al-Hajj ayat 3. Imam. Kadang-kadang orang Islam ni dia tak tahu apa, pasal dia tak ada maklumat. Jadi dia nampak kita ni jahat, dia nampak kita ni ganas, dia nampak kita ni bila tengok Islam dia teroris. Dia tengok orang pakai purdah aja, ini orang jahat ni, tak betul ni. Adalah suatu dunia pakai purdah sekarang. Tak kira perempuan, lelaki pun pakai. Face mask itu tu purdah kan. Kakak belakang pun pakai purdah sekarang. Kan? Mana hukum memakai purdah dalam keadaan sekarang ni wajib untuk perempuan dan untuk lelaki juga, untuk menjaga keselamatan kita. Pergi tempat wang pun pakailah. Malam tadi pergi ke supermarket, kena pakai. Jadi dia tahu dah depan masuk mesti pakai pelitup muka. Tak pakai tak boleh masuk. Bolehlah nama banyak mana tu. Suka tak suka kita kena pakai sebab kita nak jaga diri kita. Alhamdulillah, keadaan dah terkawal dah sebenarnya. Kita menunggu saja PKP ini berakhir, tapi kita hanya mampu merancang. Allah SWT yang menentukan. Nampak sambung lagi. Sebab apa yang berlaku di negeri jiran kita di utara kan. Tuan-tuan jagalah, tuan jaga diri kita, insya-Allah. Allah SWT kita, insya-Allah. Baik. Firman Allah SWT yang seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab ini wahyu yang bercahaya. Ayat 8 surah Al-Hajj. Itu dia tuan. Itulah dia orang kafir. Sebahagian mereka memang mereka bukan benci pada Islam, tetapi mereka tidak tahu, tidak ada maklumat tentang Islam. Kita lah kena sampaikan. Jadi sekarang ni kita menggunakan segala
cara untuk menerangkan Islam. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita nak kata susah lah nak terangkan Islam ni macam mana cara yang paling berkesan. Tak ada. Macam-macam ada. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube. Kita boleh menerangkan Islam ni dengan apa cara sekalipun. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita tak boleh menyampaikan Islam kepada manusia. Kerana di luar sana ramai orang-orang yang bukan Islam itu tidak ada pengetahuan tentang Islam. Dia tak tahu. Bila dicarinya baru dia dah nampak. Dan sesiapa di antara mereka yang Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi petunjuk, memeluk agama Islam mereka itu. Sebuah ataupun sekurang-kurangnya mereka itu memahami tentang Islam. Bila ada anak-anak mereka ataupun saudara baru mereka belum Islam, mereka tidak melihat saudara baru mereka itu sebagai ancaman. Sebab persepsi dia tu Islam ni satu ancaman tu. Orang Islam ni tak boleh dibiarkan ada di negeri kita ni. Berbahaya. Ini berlaku di Perancis. Dalam tempoh beberapa hari 2 masjid dibakar di Perancis. Kenapa? Kerana adanya manusia bukan Islam yang perangai macam ni. Kafir militan sebut tadi. Dia dah kafir dan dia berlaku ganas pula kepada orang Islam. Orang Islam tak kacau mereka. Mereka terasa orang Islam ni macam gangguan untuk mereka. Mereka mengganas. Jadi mereka pula yang mengganas. Mereka pula yang melakukan keganasan terhadap rumah ibadah orang Islam, terhadap masjid, surau kan. Kita tak kacau mereka. Mereka nak minum ke, mereka nak buat apa ke, tak kacau kan? Itu hak mereka, hak asasi mereka kan? Tapi mereka terasa kita sebagai ancaman. Ini dia sebab Allah Ta'ala dah sebut. Kenapa? Kerana tiadanya ilmu pada mereka. Allah SWT telah mengklasifikasikan orang-orang mukmin pada permulaan surah Al-Waqiah dan bahagian akhirnya. Sedangkan dalam surah Al-Insan mereka terbahagi menjadi 2 bahagian. Orang-orang yang terdahulu, mereka adalah orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah, dan golongan ashabul yamin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Dari ayat di atas sampai disimpulkan bahawa orang-orang mukmin itu terdiri dari atas 2 golongan, iaitu orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir pula terbahagi menjadi 2 golongan, iaitu orang-orang kafir militan dan orang kafir muqallid, ini ikut-ikutan. Orang munafik pula terbahagi menjadi 2 golongan, iaitu munafik militan dan munafik dari salah satu seginya sahaja. Sebagaimana disebut dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari Muslim, melalui Sayyidina Abdullah bin Amr bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi wahidatun min kunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq, hatta yada'aha. Man idza hadatha kadaba, wa idza aw'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Ya Allah maqal sallallahu alaihi wasallam maksudnya ada 3 perkara barang siapa menyandang ketiganya maka dia adalah orang munafik militan, dan barang siapa yang menyandang salah satunya maka dalam diri terdapat satu pekerti munafik hingga ia meninggalkannya, iaitu orang yang bila berbicara berdusta, bila berjanji engkar, dan bila dipercaya ia khianat. Ada orang munafik. Orang munafik sama rupanya. Ada orang munafik ni memang ketara sifat kemunafikannya. Ini yang dapat dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nampak kenal sama-sama. Walaupun yang tahu semua dia orang munafik ini satu persatunya hanya 2 orang saja. Itu Nabi SAW dan Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ini 2 orang yang tahu. Yang lain tu sahabat-sahabat Nabi yang lain tahu tapi tak tahu detail. Sebenarnya tak ada. Kalau tahu pun mungkin tak semua. Itu zaman tu. Orang munafik ni adakah zaman tu ya dia? Tak, dia akan ada sampai ke hari kiamat. Dia akan ada sampai kiamat. Dan dia ada 2 golongan pula. Satu golongan yang zahir kemunafikannya memang nampak sangat. Kan? Ya. Kopat di luar, rencong di dalam. Nampak. Kita baik, belakang kita dia tingkap gitu. Memang nampak. Kita tahu tu, kita dah faham lah tu. Memang nampak sangat lah. Kita pun dah ada cara nak berdepan dengan orang-orang macam ni. Kita pun dah siap sedia, dah prepare.
Dan orang munafik yang tidak zahir kemunafikan dia, tak nampak. Nampak macam ini tapi tengok tak ada apa pun. Tapi ciri-ciri tu ada, macam yang Nabi sebut tadi. Kalau cakap tu nak menggelentong saja. Kali ini lain, besok lain, lusa lain. Kalau berjanji tak pernah yang tepat. Tapi bukanlah janji Melayu kan, sebab ada istilah janji Melayu kan. Janji pukul 8, datangnya 8.30. Ini orang luar pun dah faham kan. Orang luar yang bekerja di Malaysia ni dah faham dah budaya. Ini bukan janji Melayu ni, janji Malaysia nama dia. Kalau jumpa orang cakap, bila dah jumpa ni pukul 9, janganlah pukul 9 tu tak sampai lagi. Pukul 9.30 pun dah sampai. Dah maaf lah, tersangkut jam tadi. Dia telefon mana? On the way. Itu memang budaya Malaysia. Orang luar pun tahu. Orang luar pun dah faham. Cuba kalau tuan-tuan pergi ke negara luar, tengok. Pergi ke Jepun ke, pergi ke Eropah apa, Amerika ke, jangan. Dia kata 29 dah. Jangan buat main-main. Jadi kita dalam pasukan polis, kita cuba menerapkan budaya ini, budaya menepati masa. Kalau mesyuarat 9 start. Janganlah datang pukul 9, datang awal. Panglima datang lambat apa, dia fungsi mesyuarat. Itu hak dia, mungkin dia pejabat nak sampai, nak masuk dah, tapi ada orang datang pula. Lambat dah dia. Kita ahli mesyuarat, tak boleh buat macam tu. Dah pukul 9 dalam mesyuarat, pukul 9, sebelum 9 dah dia. Itu budaya yang kita cuba terapkan. Baik. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahawa dalam diri seseorang itu ada kalanya terdapat satu cabang dari iman dan satu cabang dari sifat munafik, yang dalam realisasinya ada kalanya berupa amali di perbuatan berdasarkan hadis ini, atau berupa i'tiqadi di keyakinan berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh ayat tadi. Demikian para pendapat sekumpulan ulama salaf dan sekumpulan ulama yang tadi disebut di atas. Jadi ada hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, al-qulubu arba'ah, qalbun ajrad fihi mithlu siraji yuzhar, wa qalbun aghlaqu marbutun ala ghilaqi. Panjang ni hadis ni. Kita baca sekali ya. Wa qalbun manqusun wa qalbun musaffah, fa ammal qalbul ajrad fa qalbul mu'min siraju fihi nur, wa ammal qalbul aghlaq fa qalbul kafir, wa ammal qalbul manqus fa qalbul munafiq al-khalis. Arafa thumma ankara, wa ammal qalbul musaffah fa qalbun fihi iman wa nifaq, wa mathalul iman fihi kamathalil baqalah yamudduha al-ma'u tayyib, wa mathalun nifaq fihi kamathalil tarhah yamudduha al-tayyibu wad-dam, fa ayyul maddataini ghalabat 'ala al-ukhra ghalabat 'alaihi. Mafhum dia? Ya. Kalbu, hati manusia itu ada 4 macam, iaitu hati yang jernih, bahagian dalamnya seperti pelita yang bercahaya. Kalbu yang terbungkus dalam keadaan terikat oleh pembungkusnya, kalbu yang layu, dan kalbu yang terlapisi. Terlapis berlapis lah ni. Adapun kalbu yang jernih adalah kalbu orang mukmin, sedangkan pelita yang di dalam adalah cahaya ni. Ni orang yang mukmin ni memang hati dia jernih, sangka baik aja. Kena buat macam-macam pun dia tak ada rasa dendam. Ni orang mukmin. Dia kena buat macam-macam, kena santau, lagi kena sihir, tapi tak pernah rasa dendam pada orang. Tak apa hari ni kena esok buat orang. Tadi orang mukmin dia tak ada hati macam tu. Adapun kalbu yang terbungkus ialah perumpamaan kalbu orang kafir. Kalbu terbungkus ni perumpamaan kalbu orang kafir itu terbungkus, maksudnya tertinding dari hidayah Allah SWT untuk bersulit. Jadi susah dia nak terbuka kepada kebenaran. Sedangkan kalbu yang lain adalah kalbu orang munafik, murni, militan, pada mulanya mengetahui perkara yang hak dan mengingkarinya. Ni kalbu yang lain, hati yang lain ni orang munafik. Dengar dia syarahan betul, dengar dia Quran betul, dengar zikir betul. Payah, panas. Ada depan mata saya boleh tengok lama dah. Buka Quran TV, tutup yang TV tu. Terkejut saya. Ya Allah, betul. Panas agaknya.
Kemudian kalbu yang terlapis ialah kalbu yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam kalbu adalah seperti sayuran yang selalu diberi air yang baik, sedangkan perumpamaan nifak adalah seperti buka yang selalu mengeluarkan darah dan darah. Maka di mana pun ada antara kedua benda yang berumpamakan itu lebih kuat daripada yang lainnya, berarti ia dapat mengalahkannya. Tuan-tuan, jadi kita ni sebenarnya, kita orang Islam secara umum ni, kita ni macam tu. Hati kita ni ada masa jadi baik. Sebab tu Nabi kata sebuah hadis yang lain, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada masa iman itu bertambah, rajin kita, siap tak main lagi masjid, kita dah sampai. Macam tadi kan, contoh tadi kan, lepas subuh dah sampai masjid ni, pintu gate tak buka, siap tak main, dia dah tunggu depan pintu gate masjid. Abang SOP macam tu lah kan. Ya, 5:30 baru buka. Dia pun dia subuh sampai. Itu tengah iman tengah subur tu. Bila iman tengah kurang subur, tengah agak gersap, yang berkurang kan. Subuh, kadang-kadang subuh pun 6:30. Ini kita tuan. Itu dia. Jadi macam mana kita nak suburkan? Suburkan dengan zikrullah, suburkan dengan ayat Quran, suburkan dengan zikrullah, suburkan dengan sembahyang berjamaah, solat berjamaah, suburkan dengan sembahyang sunat. Barulah tebal sifat keimanan, dan kurangnya sifat kemunafikan. Wallahu a'lam. Allah SWT telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syaa Allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim. Seqazim semua. Jika Allah Taala berkehendaki niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 2. Jadi kalau Allah Taala mahu, Allah Taala boleh je. Sebab hidayah ni milik Allah. Ada orang di akhir hayat dia bagus, baik. Ada orang di akhir hayat dia Allah. Ada manusia yang tewas kan, kepada godaan. Memang dia bagus, tapi akhirnya tersungkur di pintu syurga. Sebab itu kuasa Allah SWT. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, yang kita sedang bincangkan. Allah Ta'ala tu mahu berkuasa. Allah Ta'ala tu mahu, Allah Ta'ala boleh tutup terus pendengaran mereka, penglihatan mereka. Wallahu'alam. Muhammad bin Ishaq menyatakan telah menceritakan kepada kuat Muhammad bin Abdul Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair yang Abdullah bin Abbas dan sehubungan dengan makna ayat ini, bahawa demikian jadi setelah mereka mengetahui perkara hak lalu mereka meninggalkannya. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Bila Abdullah bin Abbas artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa terhadap semua hal yang dikenakinya atas hamba-hambanya berupa pembalasan dan ampunan. Jadi Allah Ta'ala berkuasa nak letakkan orang ini di mana? Di syurga tu ataupun di neraka. Lepas tu kita beritahu kepada sahabat-sahabat kita yang mu'alaf ni, kita efektif contohnya, kita dibuati contohnya. Kalau ada saudara kita yang kita cuba bawa masuk memeluk agama Islam tapi tak berjaya, macam maknya Ustaz Ridwan Dr. Ridwan kan, meninggal tidak dalam Islam. Sedih dia, sedih sangat-sangat dia, sebab dia tak mampat bawa mak dia memeluk agama Islam, hati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Inilah jawapan dia. Kita kata mintalah kepada Allah SWT, ya Allah, atas sifat Rahman Rahim, ampunkanlah, berilah sifat Rahim kepada ibu ini. Aku dah cuba tapi tak berjaya. Hidayah ada pada Allah. Sampai nanti di pada masyarakat kau boleh minta lagi pada Allah SWT tu. Allah SWT tu sifatnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dia tuan. Macam juga Nabi Nuh AS kan, kita baca dalam Quran. Apabila Nabi Nuh AS dengan pengikutnya naik kapal, dah terhenti di Bukit Judi. Nabi Nuh minta kepada Allah SWT, ya Allah, ampunilah anakku ni, aku ajak masuk naik ke bahtera tapi tak mau naik dia, mati tenggelam dalam banyak besar. Tapi itu Allah Ta'ala jawab, innahu laisa min ahlik. Allah Ta'ala jawab dalam Quran. Kita baca dalam Quran, tafsir surah
akhirat. Dia menolak ajakan untuk menjadi orang beriman. Itu beza dia. Adakah maknya Dr. Ibn menolak nak masuk Islam? Kita tak tahu. Mungkin dia tak menolak, tapi belum ada hidayah, masih tak masuk lagi. Nah, jadi cerita meninggal, mati dia dalam keadaan tidak Islam. Macam juga Abu Talib, pak saudara Nabi. Nabi ajak masuk Islam, Nabi ajak kul, ya Abi kul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak dapat. Kerana asap tak lagi pula jahat Abu Lahab asap pula. Wahai Abu Talib, ingatlah perjanjian kita dengan Tuhan kita dalam tahun zamanan. Akhirnya Abu Talib jadi apa? Tak memeluk agama Islam. Nabi sedih. Jangan kata Nabi tak sedih, Nabi sedih. Pak saudara yang bela daripada usia 8 tahun sampai besar, mana-mana pergi pak saudara tak bawa. Menjaga ke Syam, bawa anak-anak saudara yang yatim piatu ni seorang, anak lain tinggal. Mana Nabi tak sedih? Allah Ta'ala jawab dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu nak, tapi Allah Ta'ala lah beri hidayah kepada siapa yang kita nak. Jadi hidayah itu milik Allah SWT, bukan milik kita. Kita boleh ajar, ajak dah berkali-kali. Jiran sebelah kita, rumahlah datang masjid, tak apa, bawa sejadah, pakai face mask, pelitup muka, datang sembahyang jemaah, datang masjid al-Mudah mula balik. InsyaAllah tak berhenti-henti daripada sebelum PKP sampai hari ini, insyaAllah. Sampai pinggir dia. Allah, kita bersedih. Sedih tak? Sedih, tapi hidayah milik Allah SWT. Kita boleh ajak, taufik kita boleh beri, hidayah hanya dari Allah SWT. Ibnu Jarir menyatakan sebenarnya Allah SWT menyifati dirinya sebagai dengan sifat kuasa terhadap satu dalam hal ini kerana dia bertindak memperingatkan kepada orang-orang munafik akan azab dan siksanya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka bahawa dia maha meliputi yang mengelilingi mereka dan maha berkuasa untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Maka lafaz qadir adalah qadir sama halnya dengan lafaz alim bermakna alim. Hati saya 36.3 kan. tak ada virus insya-Allah. Ibnu Jarir dan orang-orang yang mengikutinya dari kebanyakan dari tafsir berpendapat bahawa kedua perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT ini menggambarkan keadaan suatu golongan dari orang-orang munafik. Dengan demikian berarti huruf su yang terdapat dalam firman-Nya. Au qasaybi minas sama berarti perihalnya sama dengan yang terdapat dalam wawun. Au itu maknanya dan. Perihalnya sama dengan yang terdapat dalam firman lainnya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' minhum ith'athiman aw kafura. Surah Azim, dan jangan kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ayat 4 surah Al-Insan. Atau huruf ini bermakna tahyir, yang pilihan dengan kata lain, aku buatkan perumpamaan ini bagi mereka dan jika kamu suka perumpamaan lain. Jadi au itu maknanya dan. Ataupun boleh dan boleh sama. Maknanya memberi pilihan kepada kita. Kita nak pilih mana satu, nak pilih jalan kanan, nak pilih jalan kiri, itu pilihan ada pada kita. Sebenarnya bila kita dah meluk agama Islam, pilihan itu ada pada kita. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa huruf au di sini menunjukkan makna tasawi, jadi persamaan atau pembanding. Misalnya dikatakan bergaulah kamu dengan Al-Hasan atau Ibnu Sirin. Demikian dikemukakan oleh Al-Zamakhsyari. Masing-masing dari keduanya memiliki persamaan dengan yang lain dalam hal boleh bergaul. Dengan demikian berarti mana ayat menunjukkan mana saja di antara perumpamaan ini atau yang lainnya untuk menggambarkan mereka dinilai sesuai dengan keadaan mereka. Menurut kami perumpamaan ini menunjukkan berdasarkan jenis orang-orang munafik kerana semuanya mereka terdiri dari berbagai macam ikatan memiliki keadaan serta sifat masing-masing sebagaimana disebut dalam surah Al-Bara'ah di surah Taubah dengan memakai ungkapan wa minhum dan yang di antara mereka secara berulang-ulang. Setiap kali disebut lafaz wa minhum dijelaskan keadaan dan sifat mereka, ciri khas perbuatan serta ucapan mereka. Maka menginterpretasikan perumpamaan ini berbuat kedua golongan yang antara mereka terang menjadi orang-orang munafik
lebih tepat dan lebih sesuai dengan kadar dan sifat mereka. Itu dia tuan-tuan ya. Orang munafik ni ya, dia macam-macam jenis. Macam kita sebut tadi lah. Ada yang nampak memang terang-terang, ada yang tak nampak, tak jelas. Sifat berubah-ubah, kejap baik, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Jadi kita nak hukum pun tak boleh kan. Kamu ni munafik, tak boleh kata macam tu. Sedangkan kita mengata saudara kita kafir pun tak boleh, apatah lagi munafik. Tapi kita fahamlah cara-cara tu. Kan? Ya. Di depan kita baik, di belakang kita lain corak dia. Itu faham sangat tu. Wallahu a'lam. Allah SWT telah membuat perumpamaan bagi dua jenis orang kafir, iaitu orang kafir militan dan orang kafir ikut-ikutan. Mula firman-Nya dalam surah An-Nur, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru a'malahum kasarabin maqi'ah, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana pada bugana di tanah yang datar. Surah ayat 9 surah An-Nur. Maksudnya orang-orang kafir ni, mereka berkebanyakan kalah kita. Kalah. Pengasas Facebook tu maksud apa? Mendermakan 95% hartanya untuk kebajikan. Kita boleh tengok. Banyak Tapi Allah SWT sebut banyak mana kebaikan mereka pun seumpama air yang turun di tanah gurun. Tak jadi apa? Atau kazulumatin fi bahril lujin yakhshahu mawjud, atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Itu ayat yang kita baca buku kita. Itu dia tuan. Sama. Perumpamaan yang pertama ditujukan kepada orang kafir militan, itu mereka yang jahil murakkab. Ini mereka tidak bertahu berdiri, tidak tahu. Sedangkan yang kedua ditujukan untuk orang kafir yang kebodohannya tidak terlalu parah, iaitu mereka dari kalangan orang para pengikut yang mengikut, bertuli kepada para pemimpinnya. Ini tuan-tuan. Jadi kita, itu sebab kita menyantuni kan? Macam saya sebut sebelum ni kan, masa sebelum ni lah, bulan Ramadan kita buat majlis buku puasa perdana. Jangan kita tak ajak dia yang bukan Islam, ajak datang makan buka puasa sekali. Jangan buka puasa kita orang Islam je, eksklusif. Ajak sekali jiran kita yang tidak beragama Islam, makan sekali, makan tak ada masalah. Kita nak jinakkan mereka, nak bagi mereka tu faham tentang kita sebagai orang Islam, nak bagi faham kepada mereka orang Islam ni tidak bermusuh dengan sesama manusia. Kan? Sebab mereka ni macam-macam jenis. Ada yang okey, faham. Ada saya jumpa orang Islam tahu perkataan solat, kejut saya. Agama Buddha, tapi dia tahu solat tu apa. Saya baru solat ni. Bukan Islam, baru solat. Jadi dia menganut agama Buddha. Dia pun ada untuk umur juga dalam hidup, dia ikut. Bayar betul. Sincere dia. Masya Allah. Jadi kita cuba perlahan-lahan sikit. Dia kata saya pun ikut, saya punya agama Buddha. Betul lah. Kita cuba mendengarkan tentang Islam ini kepada mereka supaya mereka faham. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa ketika Allah SWT membuat dua contoh perumpamaan kaum munafikin dalam firman-Nya yang kita baca surah Al-Baqarah ayat 17 dan 19, berkatalah kaum munafikin, mungkinkah Allah Taala Maha Tinggi dan Maha Luhur membuat contoh seperti ini? Maka Allah SWT turunkan ayat di atas surah Al-Baqarah ayat 20. Ayat ini menegaskan bahawa dengan perumpamaan yang Allah Taala kemukakan, orang yang beriman akan menjadi lebih sesat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Taala. Itu dia. Orang kafir kalau mereka menolak hidayah dari Allah SWT, mereka menolak tetap kebenaran Islam, maka mereka akan semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku kepada setengah orang bukan Islam. Mereka menolak, malah mereka memusuhi Islam. Makin jauhlah dari hidayah Allah SWT. Beza dengan orang bukan Islam yang memahami. Dia faham perlahan-lahan. Seperempuannya kalau tak dapat kita Islamkan mereka pun, mereka menerima kebenaran Islam. Kan? Jadi itu dia.
kupasan tafsir am ayat 19 hingga 20 surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada kita akan datang kita akan mula dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-21 surah Al-Baqarah dalam kita yang akan datang insyaAllah. Iaitu dengan tarikhnya ialah pada 20 September 20 September pada bulan kita tafsir kita yang akan datang yang kita buka buku Asmaul ayat 21 dan seterusnya surah Al-Baqarah. Jadi itulah dia sebanyak yang kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang mampu yang sempat dikongsikan dan manfaat yang kita bersama sampaikan kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita, mudah-mudahan menjadi panduan dalam kehidupan mereka dan kehidupan mereka akan jadi bahagia diberi sampai ke akhirat dalam barakah rahmat dari Allah SWT. Dan sekiranya ada apa-apa dalam benda ini yang mungkin tak berapa cantik dia dengar, tak berapa kemas susunannya, mungkin ada yang terkasar, terkeras di mana-mana, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam kesempatan ini saya ingin ucapkan kepada tuan-tuan dan puan selamat menyambut awal Muharram yang Hijrah 1442 Hijriah pada hari Khamis minggu hadapan 1 Muharram 1441 Hijrah bersamaan 20 Ogos 2020. Dan saya dapat ada satu cara, alhamdulillah, itulah cara kita orang Islam menyambut sesuatu peristiwa yang besar dengan apa yang kita buat mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka kita bertasbih, bertahmid dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saja untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri kita pagi ini dengan tasbih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Allahumma kafir kulli a'da'in wa kafir min bihim. Allahumma badil syamlahum wa farid kalbuhum wa shattit kalimatan wa sazif al-jilal ya qahhar ya jabbar ya muqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah bi anzil kitab wa ya min as-sa'a wa ya asma al-azab bi hisb wa sunnalim wa bi mustashar amrana wa barzina sana wa qila wa tasma wa qina aznar wa alayka tawakkalna wa ilayka nabiyaka nasir rabbana qulna du'ana musalla wa lana wa ridwana wa amana fi hadha al-mubarak bi shadid al-hijjah bis-sabr alim wa subhanahu bis-sabr alim wa lana ya mawlana hidayatu wa fi asma'ati ya salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal ilayna ya tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi